Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu, bapa-bapa yang saya hormati sekalian. Saya Masa Bayu daripada satu ruang yang sangat menyenangkan jiwa kerana saya telah pun dapat membuka sedikit ruang untuk saya dapat bersama dengan tuan-tuan dan perempuan ya, setelah sekian lama saya agak menyepikan diri. Cuma saya ingin jelaskan di sini, saya banyak melakukan kajian-kajian dan saya terlibat di dalam pembangunan-pembangunan yang memerlukan pengkhususan, memerlukan fokus secara langsung, dan daripada situ menyebabkan masa untuk saya dapat berdiskusi, dapat bersama tuan-tuan dan perempuan tu agak terhad. Jadi bagaimana hari ini, bagaimana keluarga, masih lagi dalam keadaan berkurung ataupun sudah mula merasakan sedikit kebebasan untuk bertemu dengan sanak saudara ya, bertemu dengan sahabat-sahabat, keluarga-keluarga yang selama ini terpisah. Tuan-tuan dan perempuan, hari ini saya nak menjawab suatu pertanyaan ya daripada salah seorang yang telah mengikuti channel Masa Bayu. Jadi saya cuma dapat pendekkan sedikit di sini. Ada 3 perkara yang saya lihat yang saya dapat ringkaskan, dan insya-Allah saya akan cuba untuk menjawab secara praktikal, secara asas yang bertepatan dengan alam teologi, bertepatan dengan apa yang telah saya rungkaikan selama ini. Iaitu perkara yang pertama yang ditanya adalah tentang akan keluar manusia dari arah timur dan membaca Al-Quran namun tidak melewati kerongkong mereka. Ini mungkin dia telah pun membaca hadis yang berkaitan sedemikian, di mana ramai yang membaca Al-Quran tetapi hanya tak sampai lepas daripada kerongkongnya. Jadi apakah hubungan dan kaitan tentang kisah ini di akhir zaman? Dan bagaimana pula dengan pelaksanaan manusia pada persoalan ini? Jadi dalam arti kata lain, kita melihat dalam satu ruang ataupun satu situasi yang mana begitu banyak tuan-tuan dan puan-puan, begitu banyak yang boleh membaca Al-Quran, tetapi dia hanya sekadar bercakap, tetapi percakapan itu adalah suatu lumrah. Sekadar nak bercerita tentang Al-Quran, sedang nak bercakap tentang Al-Quran, itu tidak akan ada masalah bagi majoriti manusia pada saat yang berbalik kepada soalan tadi. Tetapi yang isu kerongkong, arti bila lepas kerongkong, dalam arti kata lain, ia bercerita tentang dia akan menjadi sebagai sebahagian daripada tubuh badan kita. Macam kita makan lah. Kalau kita makan nasi, kita kunyah nasi, kita kunyah ikan ke contohnya, selagi dia tidak melepasi kerongkong kita, tengkorok kita ni tak lepas masuk ke perut, ia belum lagi dinilai sebagai sesuatu yang dinamakan rezeki untuk perut, belum lagi menjadi satu bahagian daripada tubuh badan kita. Jadi apa juga yang dimaksudkan tidak melewati kerongkong, tengkorok kalau dalam bahasa Indonesia mungkin di situ, ia bercerita hanya sekadar berlegar-legar dalam bentuk teori, berlegar-legar di dalam persoalan-persoalan konsep, tetapi ia tidak sampai ke perut, tidak melepasi tengkorok ataupun kerongkong, bermakna ia belum menjadi darah daging, belum lagi menjadi sebagai satu pelaksanaan. Maka itu yang berlaku pada akhir zaman sebenarnya. Kita akan memiliki begitu ramai ilmuwan-ilmuwan, kita akan dapat melihat begitu banyak kelompok-kelompok yang membicarakan tentang Al-Quran, yang bercerita tentang Al-Quran, yang masing-masing menyatakan bahawa mereka memiliki jawapan atas tafsiran-tafsiran daripada Al-Quran. Namun apa yang berlaku pada saat itu hanyalah sebagai satu teoretikal. Tetapi bila diminta untuk melakukan pelaksanaan ataupun diminta untuk membuktikan apa yang telah mereka sampaikan itu, maka di situ tidak ada nilainya, maka nilainya menjadi kosong. Jadi apa yang akan dapat kita lihat, masing-masing akan datang dengan suatu watak yang lebih kepada luaran,
Dalam arti kata lain, kita akan melihat mereka itu sangat indah, sangat berbeza dengan melihatkan pakaian-pakaian, ya, melihatkan keterampilan yang meletakkan mereka itu sebagai satu darjat khusus di dalam ilmu ataupun ilmuwan. Tetapi bila lihat kepada practicality, melihat kepada pelaksanaan, maka itulah yang dimasukkan di dalam ayat tadi ataupun kisah tadi, persoalan tadi, tidak melepasi tengkoroknya atau tidak melepasi kerongkongnya. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita bercerita tentang persoalan akhir zaman, kita akan sentiasa mendengar begitu banyak kisah-kisah daripada berbagai-bagai ilmuwan. Namun akhirnya, tuan-tuan dan puan-puan, ia harus kita nilai dengan suatu perkara yang khusus. Apakah khusus yang saya maksudkan? Adakah yang menyampaikan itu ataupun yang menjadi sebagai suatu wadah pencernaan penceritaan oleh sekelompok ataupun seseorang telah pun menjadi sebagai satu practicality dalam hidup mereka. Nilailah mereka dengan melihat apa yang mereka kerjakan. Jangan menilai apa yang mereka sampaikan. Sampaikan itu hanya sebagai satu theoretical, tetapi perhatikan watak-watak yang menyampaikan. Perhatikan setiap ilmuwan-ilmuwan yang datang kepada kita. Adakah mereka-mereka ini sekadar bercakap, ya, gagah bercakap, ya, tinggi cara meletakkan keilmuan, namun apabila balik kepada realitinya, adakah ilmuwan-ilmuwan ini tadi mempunyai sesuatu yang kita katakan tangible, sesuatu yang nyata, yang dapat membuktikan realiti yang ada pada diri mereka. Kerana di sini, tuan-tuan dan puan-puan, kita bercerita apabila saya menyampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita akan berpegang kepada dua perkara sahaja, Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada yang lain, tidak ada lagi perkara-perkara yang lain yang boleh kita jadikan sebagai satu panduan. Panduan kita ada pada Al-Quran, dan panduan kita ada pada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW. Maka atas faktor itu, junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW, adalah manusia yang melakukan perjalanan hidupnya, melaksanakan segala perkara-perkara di dalam kehidupan, sama ada dalam soal kekeluargaan, dalam soal bersama dengan masyarakat sebagai seorang pemimpin, dengan melaksanakan pada dirinya terlebih dahulu. Dalam arti kata lain, kita lihat faktor yang berkait tentang kekeluargaan, maka Rasulullah SAW akan menjadi contoh bagaimanakah kekeluargaan itu dapat kita nilai, dapat kita laksanakan dalam hidup kita. Bila bercerita tentang muamalat dalam soalan-soalan tentang ekonomi contohnya, Rasulullah juga terlibat di dalam bidang ekonomi. Bila bercerita tentang keilmuan, ya, teknologi dan sebagainya, sains dan sebagainya, maka di situ juga Rasulullah SAW adalah seorang ilmuwan yang mempunyai keupayaan dalam bidang teknologi, sains, dan apa yang kita katakan hari ini kecanggihan-kecanggihan itu sebenarnya juga wujud pada faktor keilmuan pada Rasulullah SAW. Bila bercerita tentang apa sekalipun, baginda tidak hanya menyampaikan, tetapi baginda melaksanakan atas apa yang dia terima dalam kehidupan dia. Kalau bercerita tentang kesabaran, maka Rasulullah SAW diuji dengan kesabaran, diuji dengan begitu banyak tentangan, tetapi daripada situ maka dia telah pun melaluinya, dan dengan itu juga beliau telah pun memberikan contoh kepada sahabat-sahabat, kepada yang lain-lain yang sedang bersama dengan beliau untuk melihat dengan jelas apakah kesabaran yang dimaksudkan. Bukan pada lisan, tetapi begitu sabarnya Rasulullah SAW memperjuangkan perjalanan Islam, maka dia lakukan dan dia menerima secara langsung pada diri dia. Jadi itu yang masukkannya lepas daripada tengkoroknya, lepas daripada sekadar teori. Maka berbalik kepada kisah tadi, kita ambil, ya, memang ramai, memang hebat, kita tengok boleh menghafaz Al-Quran, boleh mengingati setiap ayat-ayat Al-Quran. Tetapi bila kita minta untuk dilaksanakan
secara praktikal, maka dia tidak mampu merealisasikan perkara tersebut. Maka itu yang dapat saya kaitkan dengan persoalan yang pertama. Okey. Dan keduanya, daripada soalan beliau dia kata ada berlaku di kawasan beliau, ini yang bertanya tadilah di mana beliau telah kerap dijelaskan oleh orang-orang yang tertentu, lebih-lebih lagi ilmu-ilmuan, iaitu dikatakan hati-hati memahami Al-Quran dan harus ada guru kerana takut tersesat. Kena ada guru kerana takut tersesat. Tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran akan mengeluarkan kita daripada kesesatan. Al-Quran akan mengeluarkan kita daripada kegelapan. Al-Quran akan membawa kita kepada satu ruang yang sangat luas daripada ruang yang sempit di dalam kehidupan. Al-Quran yang akan memberikan kita panduan bagaimana kehidupan dalam berkeluarga. Al-Quran akan memberikan jawapan bagaimana kita berhubung dengan sesama manusia, hablum minan nas. Al-Quran menjelaskan bagaimana hubungan kita dengan Allah, hablum minallah. Maka apa yang berlaku kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW adalah sebagai satu contoh bagaimana Rasulullah SAW menerima Al-Quran. Daripada Al-Quran itu tadi wujudlah perjalanan beliau yang dibawa oleh kita pada hari ini, iaitu perjalanan Islam. Maka di situ tuan-tuan dan puan-puan, saya berulang kali baca Al-Quran dan saya selalu berpesan kepada tuan-tuan dan puan-puan, sentiasa kita merujuk di dalam Al-Quran dan sentiasa kita tapiskan setiap pernyataan-pernyataan daripada sesiapa sekalipun, kerana kita berada di akhir zaman tuan-tuan dan puan-puan. Akhir zaman ini adalah zaman yang penuh dengan fitnah. Dajjal dah wujud dengan suasana fitnahnya, maka dia akan melakukan begitu banyak tipu daya, diversion, memesongkan kita daripada realiti. Maka untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, kerja Dajjal adalah memastikan kita tidak berpandukan Al-Quran. Dajjal akan pastikan kita sentiasa tutup Al-Quran. Kita sentiasa merujuk kepada perkara yang lain daripada Al-Quran. Merujuk kepada guru-guru tertentu contohnya, merujuk kepada kelompok-kelompok tertentu contohnya, merujuk pada kitab-kitab tertentu contohnya. Sedangkan Al-Quran adalah kalam Allah yang tidak boleh ada cacat celanya, yang memberikan kita segala perkara jawapan-jawapan yang ingin kita perolehi kepada setiap keraguan contohnya. Persoalan tentang hidup, persoalan sebagai seorang suami, persoalan sebagai seorang isteri, sebagai seorang anak, persoalan sebagai seorang pemimpin contohnya. Semua itu ada dalam Al-Quran. Maka apakah relevannya ataupun tepat saya katakan practicality ataupun mana datangnya persoalan-persoalan kalau kita merujuk Al-Quran, tak ada guru, kita akan sesat. Tuan-tuan dan puan-puan, kalam Allah tidak menyesatkan. Tidak akan sekali-kali dalam Quran tu saya dah baca, saya kaji, tolong berikan saya jawapan. Jika tuan-tuan dan puan-puan kata Al-Quran boleh menyesatkan tanpa guru, kerana Al-Quran itu kalam Allah, diturunkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, ditinggalkan kepada kita umat manusia. Kita disuruh merujuk Al-Quran. Buka Al-Quran, rujuklah Al-Quran, kerana di situ ada jawapan. Berulang-ulang kali dalam Al-Quran dijelaskan bagi mereka yang berpegang kepada Al-Quran, bagi mereka yang merujuk kepada Al-Quran. Tidak ada langsung disebut merujuk Al-Quran pastikan adanya guru. Apabila ingin merujuk Al-Quran, pastikanlah dapatkan guru untuk merujuk bagi diri kamu. Contoh-contoh yang begitu. Kerana hubungan kita dengan Allah itu langsung tuan-tuan dan puan-puan. Tidak ada perantaraan. Tidak ada sesuatu yang akan menjadi sebagai satu sempadan atau sebagai satu pagar daripada kita berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersolat langsung kepada Allah. Kita tidak pakai perantaraan mana-mana tempat, mana-mana kelompok ataupun mana-mana manusia atau makhluk untuk sampaikan apa yang kita nak sampaikan kepada Allah. Langsung kita kepada Allah. Maka ini tuan-tuan dan puan-puan,
Kerja Dajjal mudah saja. Apa dia? Mendatangkan kegerunan pada diri kita bila kita melihat Al-Quran. Dia pesongkan pemikiran kita dengan tentera-tentera dia. Maka mereka-mereka yang menyatakan jika kamu membaca Al-Quran, melihat Al-Quran tanpa berguru, kamu akan sesat. Hari ini Masa Bayu nak pesan, jika dengar sedemikian, jika ada orang yang bercakap begitu kepada tuan-tuan dan puan-puan, itulah tentera-tentera Dajjal. Itulah kelompok-kelompok yang menyesatkan. Kerana sesungguhnya apabila kita membuka Al-Quran, hidayah itu milik Allah, dan pasti kita akan mendapat jawapan. Tuan-tuan dan puan-puan, begitu banyak kisah-kisah yang berlaku di luar daripada kelompok Islam yang kita katakan negara-negara Islam. Mereka-mereka yang mengkaji Al-Quran bukan daripada kelompok-kelompok yang dilahirkan, dikatakan lahir sebagai seorang Islam. Saya memiliki ramai teman-teman saya, tuan-tuan dan puan-puan, yang bukan berbangsa Melayu, bukan berbangsa Asia. Saya ada ramai teman-teman yang berbangsa Eropah, yang tidak mengenal Al-Quran, yang tidak memiliki hubungan langsung dengan Al-Quran pada saat beliau melalui kehidupan. Sehingga saat satu waktu, dengan izin Allah, berlakulah sesuatu peristiwa menyebabkan beliau membuka Al-Quran. Dan apabila dia buka Al-Quran, maka segala yang datang bersarang dalam fikiran beliau, persoalan-persoalan yang beliau tidak ketemui, telah terjawab dengan jelas daripada Al-Quran. Daripada situ akhirnya datanglah kesedaran kepada mereka, dan daripada kesedaran itu akhirnya mereka bersyahadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cuba lihat di situ, begitu ramai setiap hari. Kalau tuan-tuan dan perempuan bukalah internet tu, lihat yang baik-baik, berapa ramai setiap saat, setiap waktu ada saja mereka kembali kepada Islam, yakni menerima Islam. Di negara Eropah contohnya, di Amerika contohnya, adalah bukti bagaimana manusia yang tidak ada hubungan dengan Al-Quran, bila menerima Al-Quran pada diri dia, dia buka dan dia dapat jawapan. Maka di mana guru dia? Di manakah mereka-mereka yang kita katakan guru duduk di depan untuk menterjemahkan kepada mereka yang tidak ada hubungan dengan Al-Quran? Orang-orang Eropah contohnya. Kawan saya ramai saintis-saintis yang apabila membuka Al-Quran terperanjat dan terkejut dan akhirnya bersyahadah. Mana guru mereka? Mana datangnya persoalan guru? Sedangkan mereka boleh membuka Al-Quran bila-bila masa, boleh kita halang. Kita tak mampu menghalang. Kalau dia duduk di London contohnya, dia beli Al-Quran di kedai buku dan dibaca sendiri, adakah itu satu halangan yang kita boleh buat kepada mereka? Tentu tidak boleh, bukan? Dan mereka tidak terus menerima Islam. Mereka membuka Al-Quran, mereka baca, mereka mengkaji sendiri. Mereka kaji sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Dan mereka daripada situ mendapat jawapannya. Maka bagaimana pula? Perlu ada guru, kalau tidak kita akan sesat. Bagaimana dengan kisah yang saya sampaikan tadi? Mereka-mereka yang bukan beragama Islam tetapi menerima hidayah, mendapat hidayah dengan membuka Al-Quran. Bagaimana dengan kita yang hari-hari ada Al-Quran? Bukalah tuan-tuan dan puan-puan. Janganlah takut sekali-kali dengan Al-Quran. Tidak ada siapa yang boleh menyesatkan kita, tuan-tuan dan puan-puan, selagi kita berpandukan kepada Al-Quran. Buka dan mohon kepada Allah. Setiap kali kita ingin memahamkan persoalan, bukalah Al-Quran. Dan solat jangan ditinggalkan. Allah tidak ada tempat untuk kita sekutukan. Jelas, sangat-sangat jelas. Maka untuk itu, menjawab persoalan nombor 2, saudara teruskanlah. Sesungguhnya hidayah itu milik Allah. Tidak ada sebab, tidak ada asbab untuk kita merujuk kepada sesiapa untuk mendapatkan jawapan. Rujuk pada Al-Quran. Dan apa juga jawapan-jawapan yang kita nak dapatkan selepas ini, kita mohonlah kepada Allah. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga ditanya, apakah yang disebutkan tawakal? Apakah erti tawakal dalam konsep saintifik?
daripada penjelasan Masa Bayu kepada tuan-tuan dan puan-puan. Maka saya lihat, saya fahamkan, saya cari jawapannya, kemudian saya akan mula melakukan pelaksanaan. Lepas saya laksanakan tadi itu, saya pastikan ia dilakukan dengan mengikut aturan yang lengkap berdasarkan kepada penghalusan-penghalusan, melakukan dengan begitu teliti dan sebagainya. Maka dah selepas itu, maka ia akan disempurnakan dan menjadi sebagai satu perkara contohnya atau satu solusi yang saya telah terima. Saya dah anggap itu sebagai jawapannya dan telah saya lakukan sebaik-baik berdasarkan kepada apa yang saya fahami, ilmu yang saya miliki. Maka selepas itu saya bertawakal. Itu yang dimasukkan dalam konsep alam teologi. Tawakal itu bukan di mula-mula di hadapan, bukan di tengah. Tawakal itu di hujungnya. Dalam arti kata lain, tawakal itu kita berserah diri kita bulat-bulat kepada Allah. Kita lepaskan segala rasa, kerana apa yang kita laksanakan itu hendaklah kita lakukan pada diri kita terlebih dahulu. Lakukan dengan sebaik-baik kemampuan yang kita miliki, dan selepas itu kita berserahlah kepada Allah, bertawakallah. Sesungguhnya apa yang kita lakukan itu tadi, itulah sebaik-baik jalan, sebaik-baik keupayaan yang kita miliki. Tapi sesungguhnya Allah Maha Perancang. Allah yang akan menentukan apa juga perkara yang kita lakukan itu, sama ada ia boleh berlaku atau tidak boleh berlaku, itu atas izin Allah. Namun kita sentiasa bertawakal kepada Allah, yakni kita yakin kepada Allah. Jika berlaku sekalipun apa yang kita rencanakan, kita sentiasa letakkan pada posisi itu berlaku kerana izin Allah. Walaupun ia berlaku dengan apa cara yang kita lakukan, dengan berbagai-bagai cara, tetap akhirnya itu berlaku dengan izin Allah. Yang keduanya, apabila kita lakukan, kita dah buat macam-macam, kita dah laksanakan berbagai-bagai kaedah formula, tetapi hasilnya tidak berlaku, artinya tidak capai, maka kita tetap letakkan pada proses Allah tidak izinkan, pasti ada hikmahnya. Tidak ada sesuatu pun yang Allah jadikan itu sia-sia. Tidak berlaku sesuatu itu atas faktor cuba-cuba ataupun kerana kesalahan kita ataupun faktor kecuaian kita. Tetapi ia berlaku kerana setiap sesuatu berbalik kepada Allah meletakkan ada hikmah untuk kita pelajari. Kita dah kata tadi, aku dah cuai, aku dah salah. Maka kita terima kesalahan kita. Kita belajar daripada situ, memperbaiki apa juga kekurangan-kekurangan yang telah kita kenal pasti. Maka di situ datang persoalan-persoalan yang sentiasa berlega dalam pemikiran kita, tuan-tuan dan puan-puan. Tawakal itu ada dua bahagian yang sangat penting untuk kita pegang. Apa dia? Pertama, kita sentiasa meletakkan proses hubungan dengan Allah bahawa kita kosong. Maksudnya, apa yang kita lakukan, kedarat apa yang kita buat, kita pastikan ia kita lakukan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Namun, kerana kita memiliki kapasiti yang berbeza-beza, perjalanan berbeza-beza, hasil yang kita capai, maka kita tawakalkan kepada Allah bahawa ia adalah sebaik-baik kepada kita dan Allah sebaik-baik pelaksana kepada usaha kita. Itu yang pertama. Yang keduanya, apa juga perkara yang kita telah lakukan, kita sentiasa memayungi ataupun menyelimuti dengan lafaz yang sangat khusus. Apakah lafaz tersebut? Lillahi ta'ala. Kerana apa yang kita buat, bila ditanya, kenapa engkau buat ni? Lillahi ta'ala, kerana Allah. Apa yang kau buat ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mendapat redha Allah. Bagaimana cara yang kamu buat ini? Caranya dengan berpandukan kepada kalam Allah. Maka tawakal ini adalah satu pernyataan yang meliputi, dan daripada hujungnya kita akan dapat jawapan. Kerana tawakal itu bukan daripada permulaan. Tawakal itu kita akan dapat lihat di hujungnya. Kita kena usaha dulu, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan berserah kita kepada Allah tanpa kita berusaha. Allah tidak akan merubah nasib ataupun keadaan bagi seseorang ataupun kaum atau kelompok
sekiranya mereka tidak merubah apa yang ada pada diri mereka terlebih dahulu. Maka itu berbalik kepada persoalan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Rasulullah. Maka kita kena bertawakal. Tawakallah. Jangan melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Jangan lihat kesalahan mana-mana pihak. Tapi lihatlah apa yang ada pada diri kita, kapasiti yang kita miliki. Lakukanlah sedaya upaya kita, dan selepas itu kita bertawakallah kepada Allah. Jika ianya berjaya, maka kita terima itu sebagai satu anugerah daripada Allah. Tetapi jika ianya tidak berjaya, maka itu juga adalah satu ilmu, satu kasih sayang daripada Allah untuk mengajar kita untuk menambah lagi, memperbaiki diri kita sehingga kita mencapai apa yang sepatutnya kita capai. Maka tidak ada persoalan yang berbalik tentang kekurangan ataupun persoalan yang berbalik tentang silap ataupun salah. Tetapi ianya lebih kepada proses keilmuan, perjalanan yang sentiasa memperbaiki diri kita daripada masa ke semasa. Jadi tuan-tuan dan puan, bagaimana yang bapa yang bertanya itu, ini jawapan daripada saya, daripada Mas Abayu. Kita bercerita tentang persoalan yang sangat dekat, yang sebenarnya berbalik pada diri sendiri. Maka saya akan cuba berkongsi setakat ataupun semampu saya berdasarkan kapasiti yang saya miliki. InsyaAllah, semoga dengan segala perbincangan, pengupasan sebegini, kita dapat melihat realiti yang sebenarnya ada pada diri kita. Apakah realiti yang ada pada diri kita? Betapa kita adalah makhluk yang sangat-sangat bertuah, sangat-sangat beruntung kerana berada di dalam suatu suasana yang mana kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan begitu banyak kemuliaan. Diberikan kita dengan Al-Quran, diberikan kita dengan kasih sayang daripada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Maka kita tinggal melakukan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Muhammad SAW. Maka daripada situ kita akan dapat berada di satu titik bersama dengan pemimpin yang kita nantikan, iaitu Imam Mahdi. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak mampu untuk merubah apa-apa dalam diri tuan-tuan dan puan-puan. Saya tidak ada apa-apa kekuasaan, saya tidak ada apa-apa ilmu yang boleh melihat di sebalik dinding, tidak boleh melihat di sebalik batu. Saya hanya boleh menyatakan atas apa juga perjalanan yang saya tempuh, untuk sama-sama kita menilai, dan mudah-mudahan penjelasan-penjelasan saya ini tadi dapat memberikan sedikit sebanyak persoalan realiti di dalam kehidupan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada itu, saya, Mas Abayu, mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada yang bertanya dengan soalan tersebut. Maaf agak lewat, agak lama sebelum saya mampu menjawabnya kerana masa dan ruang yang sangat-sangat ketat, sangat-sangat padat yang sedang saya lalui. InsyaAllah, semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita sama-sama dapat berada di dalam satu ruang yang akan membawa kita kepada realiti, yakni realiti bersama dengan Imam Mahdi. Assalamualaikum, salam sejahtera daripada saya, Mas Abayu.